Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang semua. Hari ini kita akan sambung belajar sejarah tingkatan 4, bab 3. Konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. So dalam bab ni kita akan belajar macam mana konflik dunia, iaitu perang dunia yang pertama dan juga yang kedua, menyebabkan pendudukan Jepun di negara kita. So untuk bab ni kita akan pergi secara perlahan lah. Kita akan lihat macam mana perang dunia dan juga pendudukan Jepun di negara kita. Okey, pertama sekali kita bincang tentang perang dunia kedua di Eropah. Perang dunia kedua ni dia tercetus disebabkan oleh Jerman. Sebab apa? Sebab dalam perang dunia yang pertama, Jerman yang dipersalahkan. Yang ni yang dipersalahkan. Sampai Germany tak puas hati dalam perjanjian Versailles dan juga liga-liga bangsa tu semua tuding jari salahkan Jerman. So kita akan lihat ya, Jerman buat apa? Penaklukan Jerman di Eropah Barat. Masa ni Jerman memang all out under Nazism. Nazisme. So Nazi ni akan dia anggap bangsa Jerman sebagai satu bangsa yang hebat dan dia nak meluaskan empayar Jerman di Eropah Barat. Kemudian berlaku pengeboman Britain. Britain sebagai sebuah negara kena bom oleh Jerman. Jerman sangat tak puas hati. Kemudian penyertaan Itali dalam perang Eropah. Itali ni jadi sekutu Jerman. Nanti kita lihat ya. Serangan Jerman ke atas Rusia. So kalau kita lihat perang dunia kedua di Eropah ni, semuanya melibatkan Jerman dan Jerman. Itulah. Kemudian kita lihat yang pertama. Penaklukan Jerman di Eropah Barat. Jerman memulakan Blitzkrieg di Eropah. Apa itu Blitzkrieg? Ini adalah bahasa Jerman yang maksudnya kilat. Iaitu satu serangan serang hendak yang dijalankan secara pantas dan sepantas kilat. Katakan ni Eropah, negara Eropah. Bila Jerman tu serang, dia serang sekejap. Dah habis. Tu serangan Blitzkrieg. Dia tak buat perlahan, dia buat sepantas kilat. Blitzkrieg ni kilat. So ingatlah, Jerman memulakan Blitzkrieg di Eropah. Yang kenanya seperti negara Denmark, negara Poland. Negara Poland yang sangat teruk yang kena. Negara Poland. Negara Denmark. Perancis pun kena, tapi yang Poland yang paling teruk lah, Poland. Okay, next. Pengeboman Britain. Sewaktu September 1940 sehingga Jun 1941, Britain dia bom. Bukan Britain bom. Britain dibom oleh Jerman. Dia ada 3 cara. Iaitu Jerman dia serang pelabuhan. Yang ni yang pertama. Yang pertama pelabuhan. Dia serang pelabuhan. Sebab apa? Kat pelabuhan ni banyak sektor perdagangan dijalankan. Ada proses jual beli dan juga maksudnya macam ikatan lah dengan hubungan negara lain dalam perdagangan. So bila dia bom kapal, tak ada lagi sumber-sumber barang daripada tempat lain. So dia macam satu kesukaran lah. Salah satu sebab dia kena bom kat kawasan pelabuhan di Britain ni sebab ramai orang, ramai pedagang. Kemudian yang kedua ialah sektor perindustrian. Kawasan kilang-kilang, buat kasut, buat baju di Britain, dia orang tengah bekerja, bayangkan ada satu kilang, kerja ada 300-400 orang. And then, kapal terbang Jerman, dia terbang atas, dia nampak, kilang ni. Kilang kot besar, nampak terus kan. Terus jatuhkan bom. 400 orang mati sekaligus. Tak sempat bertaubat. Kemudian, kawasan pertahanan. Ini yang ketiga ni, kawasan pertahanan. Saya letak defense kat situ, maksudnya pertahanan. Maksudnya kat sini, Jerman dia bom kawasan pertahanan dulu. Maksud kawasan pertahanan tu ada kapal-kapal pihak Britain. Ada askar Britain. Dia orang tengah lepak ni, tengah cuci-cuci kapal terbang. Lepas tu kena bom. Bom meletup. Habis. Dah tak ada dah. Bila kena serang, nak serang balik, dah tak ada senjata. Dah tak ada peralatan perang. Dia musnahkan.
Kiranya pengemuruan Britain ni menyebabkan Britain ni dah hampir lumpuh lah sepenuhnya. Nanti kita lihat. Adakah Britain mampu bangkit ataupun Britain mati begitu sahaja? Nanti kita lihat. Yang ketiga, penyertaan Itali dalam Perang Eropah. Kalau kita ingat dalam Perang Dunia Pertama, kuasa tengah, KT ni adalah kuasa tengah, jubah. Negara mana yang terlibat? Jerman, Uthmaniyah, Bulgaria, Austria-Hungary. Kalau bagi perikatan bertiga ni pula, Sir BPR. Sir ni macam cikgu lah, Sir. Stanford, ni apa entah. Slovakia, Itali dan juga Romania. B ni Britain, Perancis dan juga Rusia. Inilah yang menyebabkan Perang Dunia yang Pertama. Kemudian Itali menjadi sekutu Jerman. Dulu Itali duduk kat sini, Perang Dunia yang Pertama. Bila Perang Dunia yang Kedua, Itali ni berpaling. Sebab apa? Kalau kita ingat, ada Nazisme di Jerman. Di Itali dia ada fasisme. Fasisme. Dia masing-masing semangat untuk bangkit berjuang. Untuk memperluaskan empayar negara masing-masing. Masing-masing ni macam gila kuasa lah, senang nak tunjuk hebat. Itulah masalah yang menyebabkan Perang Dunia Kedua. Ramai kot yang mati. Aduh, bercerita tak. Ni yang menarik. Serangan Jerman ke atas Rusia yang dinamakan sebagai Operasi Barbarossa. Operasi Barbarossa ni dia sangat glamour sebab pertama sekali Jerman dikerahkan lebih daripada 3 juta askar. Lebih 3 juta askar dia kerah untuk pergi berperang. Yang kedua, kereta kebal. Kereta kebal, saya ada kisah kereta kebal. Kereta kebal ni, berapa ada? Ada 3,350 yang guna untuk Operasi Barbarossa ni. Kalau lihat kapal perang pula ada 2270. Kapal perang tu mungkin boleh jadi kapal yang terbang tu lah. Ataupun kapal yang kat sini. Inilah jumlah-jumlah yang digunakan untuk Operasi Barbarossa. Serang mana? Rusia. Dia target kawasan Moskow. Moskow. So, kita lihat berjaya ke tak dia serang. Berakhir Perang Dunia Kedua di Eropah. Berakhirlah sudah. Sebab apa? Sebab kerjasama kuasa besar. Siapa yang bekerjasama? Nanti kita lihat. Kemudian keberkesanan strategi serangan. Strategi apa? Nanti kita lihat. Yang ni kerjasama kuasa besar. Kalau kita lihat kat sini, yang ini adalah siapa? Dia ada Hitler. Dia askar Jerman. Askar Jerman. Apa? Pemimpin Jerman. Ini kalau lihat ni adalah Rusia. Nampak ni? Logo ni. Rusia. Yang ni apa? Ni Amerika Syarikat. Yang ni adalah British. Kalau kita ingat lagi ni BAR. B British yang ni. Winston Churchill nama dia. Winston Churchill. Dia merupakan Perdana Menteri British. Sebab tu. Kan dia kena serang. So bila kena serang, mampu ke dia bangkit sendiri? Tak mampu. Dia minta tolong dengan Amerika dan juga Rusia. Sebab dua negara ni tak sanggup tengok Jerman duduk serang. Dia pun nak balas balik lah. Nak buat gabung. Yang ni adalah Presiden Amerika Syarikat. Frederick Roosevelt. Franklin Roosevelt. Apa yang nama dia. Yang ni Joseph Stalin. JS. Dia adalah pemimpin di Rusia. So, tiga ni bergabung menjadi kuasa besar untuk menentang Jerman. Dia tentang Jerman. Yang tu yang aku kena ingat. BAR. Jerman kena bar oleh BAR sendiri, British, Amerika Syarikat dan juga Rusia. Kemudian kita lihat keberkesanan strategi serangan macam mana. Kegagalan operasi menawan Rusia ni yang pertama. Macam mana gagal? Serangan terhadap Rusia berjalan lancar pada peringkat awal. Walau bagaimanapun, Jerman kehilangan banyak nyawa tenteranya. Nampak? Hilang.
nyawa tentera. Itu yang pertama. Apabila perang melewati 2 musim sejuk di Rusia. 2 musim sejuk. Lama kot, hampir 2 tahun duduk sana. Bila sejuk mesti dah lapar kan. Tempoh perang yang panjang ini menyebabkan tentera Jerman kehabisan peluru. Amboi. Habis peluru, minyak dan makanan yang akhirnya melemahkan semangat tenteranya. Yelah, macam kita puasa. Kita puasa sehari kita puasa. Dah lapar rasanya. Bayangkan tentera waktu ni hampir 3-4 hari tak makan. Bila ada makanan tu macam berebutlah sesama sendiri. Sehingga kan General Jerman Friedrich von Paulus dia mengingkari perintah Hitler. Hitler cakap apa? Hitler cakap teruskan berperang. Tetapi General Jerman ni Friedrich von Paulus ni dia menyerah kalah kepada tentera Rusia di Stalingrad. Ni 1943, 1943. Nak buat macam mana, lapar. Anak buah dia pun lapar. So dia menyerah. Yang pertama. Yang kedua ialah kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Ni menarik. Ingat ya, kod D-Day. Apa itu kod D-Day ni? D-Day ni adalah tentera bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Perancis. Tentera bersekutu berjaya memperdayakan tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat yang meyakinkan tentera Jerman bahawa pendaratan tentera bersekutu akan berlaku di Calais, bukannya di Normandy. Maksudnya kat sini senang saja, Jerman kena prank. Oleh tentera bersekutu. Okey, bayangkan ni adalah Jerman, ni adalah tentera bersekutu. Sini adalah Calais, sini adalah Normandy. Okey. Bila maklumat sampai kat saya letak Jerman je, ni tentera bersekutu, TB, tentera bersekutu dan juga Jerman. Jerman dapat maklumat di Normandy, di Calais. Okey. Tentera bersekutu dia macam buat perancangan lah. End up informasi sampai kat Jerman cakap dia orang nak pergi kat sini. Kat Calais ni. So tentera Jerman ni dia standby dekat sini. Tapi end up tentera bersekutu pergi kat sini. Dekat Normandy. So bila Jerman pergi standby ramai, tak ada orang. Tak ada orang, kena prank. Kejayaan tersebut meningkatkan semangat tentera bersekutu. Yelah, prank menjadi. Dan menjadi titik tolak kepada kejayaan membebaskan Perancis dan negara Eropah daripada penaklukan Jerman. Kejayaan Operasi D-Day membolehkan tentera bersekutu memasuki Jerman dari arah barat pada masa yang sama. Tentera Rusia menyerang Jerman dari bahagian timur. Okey, barat dan juga timur. Dia serang dua arah. So agak kesianlah, Jerman memang tak boleh recover lah. Kematian Hitler pada bulan April 1945 telah mengubah lanskap perang di Eropah. Hitler mati 1945. Hitler mati. So apa yang berlaku? Jerman menyerah kalah dan tamatlah perang selama 6 tahun di Eropah tu. Sebab apa? Sebab Hitler mati. Kalau Hitler tak mati, selagi itulah dia berperang. Itulah keberkesanan strategi serangan. Yang pertama, gagal dia dalam nak menawan Rusia. Sebab apa? 2 kali musim sejuk, tak cukup makan. Itu yang pertama. Yang kedua kita ingat ialah D-Day. D-Day ni kena prank. Jerman kena prank. Inilah peta perang dunia. Yang kedua lah, ni Jerman, ni Austria. Ni tadi. Nampak tak tadi tu? Parti tadi. Dia pergi serang kat sini, serang kat sini, diserang kat sini. Kalau kat sini Moskow lah. Moskow kita ingat ialah Operasi Barbarossa. Operasi Barbarossa. Stalingrad ni tempat general tak dia menyerah kalah lah. Dah lapar, dia surrender. Itulah peta perang dunia. Okey, peperangan Barbarossa. Quick recap. Kalau kita nak ingatlah, peperangan Barbarossa ni berlaku di mana? Ia berlaku di Moskow, Rusia. Betul Moskow, Rusia. Okey, apa yang berlaku dalam perang Barbarossa ni? Perang Barbarossa ni, Jerman serang Rusia, dia hantar lebih 3 juta tentera untuk berperang. 3 juta, lebih. Kemudian yang kedua ialah 3,350 tank. Tank.
Nampak macam tank. Ni lah tank ni. Nampak tak tank belakang ni. Kemudian 2270 kapal. Kapal. Inilah yang menyebabkan peperangan Barbarossa. Blitzkrieg. Blitzkrieg ni adalah nama serangan kilat. Ini dikenali sebagai The Lightning War. Ini Jerman lah gunakan untuk menakluki Eropah. Apakah yang dimaksudkan dengan Blitzkrieg? So awak boleh jawab lah perang kilat ataupun serangan kilat. Nampak Z ni. Z ni macam peti. Macam tu. So it's easy for you to remember. Just like that. Kemudian Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Kita kena ingat ya, dia Jerman, Itali dan juga Jepun. Jepun ni dia masuk under Jerman. Dia serang Pearl Harbor di Amerika Syarikat. So dia serang lah. Sebab apa berlaku Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik? Sebab apa? Sebab dasar perluasan kuasa Jepun. Jepun nak meluaskan empayar dia, dasar imperialisme dia. Sebab Jepun tak nak bergantung kepada Barat. No more. Sebab selama ni bergantung pada Amerika Syarikat nak buat apa-apa pun. Kemudian Jepun memerlukan bahan mentah. Dia orang kekurangan bahan mentah. So macam mana dia nak dapatkan bahan mentah? Nak ambil lah daripada orang kan. Tempat mana? Nanti kita lihat. Saya rasa awak dah tahu. Tentera paling moden. Moden ke? Dan Order Baru Asia. Yang ni antara Jepun, Korea, China dan juga Manchuria. Ni adalah kuasa-kuasa besar Asia lah. So dia cakap macam Asia ni kita boleh berhak berdiri di kaki sendiri. Tak perlu duduk bawah tunjuk Britain atau Amerika Syarikat dan sebagainya. So in a sense dasar dia macam make sense jugalah. Tapi lihatlah nanti macam mana. Itu terpulang pada kamu lah untuk menilai. Sekatan ekonomi Jepun. Sekatan ekonomi oleh Amerika Syarikat dan juga Britain. Betul lah. Bila dia dah bom kawasan Amerika Syarikat, so dia macam automatically Amerika Syarikat cakap dah tak nak berhubung dengan Jepun dah. Stop ekonomi. So Jepun bila dah kena stop ekonomi dengan Amerika Syarikat dengan Britain, so dia cakap dia dah don't care dah. Dia tak kisah pun sebab dia dah ada rancangan penaklukan wilayah. Dia nak menguasai Asia Tenggara. Contohnya Tanah Melayu lah. Tanah Melayu. Pergi jajah Tanah Melayu. Untuk dapatkan kekayaan hasil bumi seperti biji timah. Nak buat ratan perang. Itu contoh lah. Ni dia. Hideki Tojo. I am Hideki Tojo. I am here because I want you to know about our Japanese army. I am the reason for this war. Yang ni dia macam general lah. Dia cakap yang tentera Jepun ni, tentera moden ni, berhak untuk meluaskan empayar di bawah pemerintahan Maharaja Meiji. Dia cakap macam, kita ni orang Asia, kita kena hebat untuk orang Asia and so on. A picture is worth 1,000 words. So ni adalah gambar masyarakat Jepun lah. Saja je kita santai nampak. Kalau nampak ni tak tahulah nak explain macam mana. Tapi yang pasti nampak dia tahan gelak sampai terkeluar biji mata dia. Doesn't make sense. Just like Jepun themselves lah. Doesn't make sense. Okay, kita pergi kepada faktor kedatangan Jepun di negara kita. Sebab apa? Sebab dia yang pertama, eksploitasi bahan mentah. Kita sangat kaya dengan bahan mentah. Kalau kita lihatlah di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Di Semenanjung kita ada biji timah, getah dan sebagainya. Cara nak ingat dia macam ni. Getah, biji timah. Get back. Get back. Ni Sarawak, minyak. Get back dengan suami Mitali. Boleh kau ingat. Get back. Suami Mitali. So untuk eksplorasi bahan mentah, yang kamu tahu, get ni getah, back ni biji timah. Sarawak dia buat minyak. So Jepun sangat memerlukan sumber-sumber ni lah. So sebab itulah dia eksploitasi bahan mentah. So in a sense kita dah boleh ingat. Senang saja. Faktor Jepun lah di bawah Maharaja Meiji juga. Saya tulis sini supaya kamu ingat. Get back.
suami Mitali. Getah, biji timah, Sarawak dia buat minyak. Tu dia. Strategik ketenteraan. Yes, sebab apa strategik ketenteraan? Sebab kalau kita lihat faktor geografi ya, ni Semenanjung Malaysia, ni Sabah Sarawak. Okey, Jepun datang melalui Thailand. Dia datang sini. Thailand tak guna betul lah. Thailand dia bagi laluan kepada Jepun untuk jajah negara kita. So bila masuk sini, dia susup sini, dia sangat penting untuk menguasai tanah Melayu sebab dia boleh tawan Sumatera dan juga Jawa. So macam serampang dua mata lah. Dia nak jajah tanah Melayu je. So bila dah dapat tanah Melayu, betapa strategiknya kawasan tanah Melayu ni, di bawah sini adalah tempat pertahanan askar British. So bila dah takluk kat sini, so dia boleh take over terus lah. So macam the end lah. Dah tak ada jalan cerita lah untuk British. Itulah faktor kedatangan Jepun di negara kita. So secara kesimpulannya, Perang Dunia yang Kedua melibatkan perang antara Jerman dengan Eropah. Dulu perang. And then melibatkan juga tanah Melayu secara tak langsung. Sebab apa? Jepun datang. Jepun datang dalam konteks Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Dia datang ke tanah Melayu. Tanah Melayu secara asas ni dia tak terlibat secara langsung lah dengan Perang Dunia ni. Tapi dia terlibat secara tak langsung. Dia macam tangan-tangan kosong tu. Nampak jugalah sikit-sikit lah sekali. Okey, terima kasih. Kalau ada sebarang persoalan, kamu boleh tanya. Okey. Ni Blitzkrieg ni ada Z ni. Blitzkrieg. Itu sahaja untuk kelas kita. Kalau ada soalan, tanya sahaja. Sekian, terima kasih.